الرحمن الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي ورسوله. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الغافلين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الجاهلين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الغافلين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Yusuf Al-Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam kepada saya pada petang yang penuh barakah ni. Sementara sehingga jam 7 malam, InsyaAllah kita akan bicarakan tentang isu yang hangat diperkatakan pada masyarakat sekarang, iaitu Tok Guru, kononnya Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang nak merancang menjatuhkan kerajaan yang ada sekarang ni. Jadi pelbagailah tafsiran yang dibuat oleh penyokong-penyokong Pakatan Harapan mendedahkan merasakan tidak senang duduk dan sebagainya, sampailah tahap pemuda PAN, pemuda Parti Amanah Negara membuat satu memorandum meminta istana agar menarik balik gelaran Tan Sri yang telah diberikan kepada Tok Guru. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertamanya, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena jelas bahawa setiap parti politik semuanya bercadang untuk membentuk kerajaan ataupun menjadi kerajaan, dan mereka berusaha sehabis mungkin untuk menjadikan diri mereka itu di blok kerajaan atau membentuk sebuah kerajaan yang boleh mentadbir negara. Samalah juga berlaku pada mana waktu Barisan Nasional memerintah. Ketika itu pembangkang sibuk untuk menjadi kerajaan juga, mendesak atau buat perancangan untuk membentuk kerajaan bagi menggantikan Barisan Nasional. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu bukan perkara yang luar biasa. Itu perkara yang biasa dalam sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi. Dan demokrasi bukan sahaja berpandukan seperti mana kata Tok Guru, bukan sekadar berpandukan undi rakyat. Masa yang sama, parlimen juga menjadi suatu medan untuk kita membentuk kerajaan yang baru jika ada kesempatan masa dan sebagainya. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, ketakutan inilah yang bermain di minda pemikiran pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan penyokong-penyokong mereka, sehingga mereka menghamburkan pelbagai cercaan, celaan dan sebagainya kepada Tok Guru, sampai tahap tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan telah menderhakai kepada Yang Pertuan Agong. Bila mana Tok Guru mengulas tentang isu tauliah mengajar agama, maka mereka menggunakan pula kesempatan untuk melagakan Tok Guru dengan Sultan Mizan, Sultan Terengganu. Akhirnya hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang kita dapat lihat ialah bagaimana keadaan manusia sekarang ni tak boleh berpolitik dengan politik yang bagaimana Islam itu nak dan sebagainya. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat rentetan kerajaan yang lebih 100 hari ni telah dibentuk, kerajaan campuran Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS, GRS dan ahli politik yang menang secara individu dan sebagainya. Maka kita dapat lihat tuan-tuan, waktu mula-mula pembentukan kerajaan, bila mana kita lihat kedua-dua blok parti ini bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong, maka dikatakan Yang di-Pertuan Agong mencadangkan agar dibentuk satu kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan maksudnya kerajaan yang tidak ada parti pembangkang dalam kerajaan tersebut. Kalau ada pun mungkin sangat minoriti. Itu maksudnya kerajaan perpaduan. Tapi yang ada sekarang ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan campuran di antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan yang paling teruk sekali tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sentiasa berselindung seperti mana kata ahli PAS 1998, mereka menggunakan Yang di-Pertuan Agong. Sebab kita tahu orang Melayu ni bila sebutnya yang di-Pertuan Agong, maka pastinya kita akan rasa hormat kepada Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya, seolah-olah itu satu titah yang tidak boleh kita bangkang sekali-kali. Walaupun hakikatnya kita kena sedar bahawa ada orang yang sedang mengambil kesempatan dengan menggunakan nama Yang di-Pertuan Agong. Maka tu kita kena tahu. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dah nyatakan melalui ketua pembangkang dalam sidang parlimen bahawa akan menjadi pembangkang yang sangat baik untuk menegur kerajaan dan sebagainya. Tapi jika ternyata kerajaan ini mempunyai banyak masalah, tidak boleh menyelesaikan masalah kerajaan seperti mana yang mereka war-warkan waktu pilihan raya dahulu, dalam kempen pilihan raya, mereka menawarkan bulan bintang kepada rakyat dan sebagainya, tapi tidak dapat dilaksanakan, bahkan lebih teruk daripada pemerintahan sebelum ini.
maka di sana adalah peluang untuk pihak lain membentuk kerajaan yang baru jika ada kesempatan. Dan benda ni perancangan. Dan kita kena sedar dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Nak bentuk kerajaan, walaupun siapa saja yang merancang dengan rancangan yang baik ke bagi sisi mereka ataupun tak baik di sisi mereka, kalau Allah tidak izin, tidak akan terbentuk. Sama juga waktu mula-mula bila mana Tok Guru sebut tentang kita dah cukup untuk membentuk kerajaan, tiba-tiba Pergerakan Nasional tak boleh membentuk kerajaan, maka dipilih Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang membentuk kerajaan. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nak dikatakan salah ke kalau pihak pembangkang merancang untuk menjadi kerajaan selepas kerajaan Pakatan Harapan ini? Tak salah. Sebab kalau kita lihat rintitan, saya ada buat posting, saya ada share Dr. Tanaka punya posting bagaimana kerajaan terdahulu, bila mana Barisan Nasional memerintah, kerajaan mana atau pembangkang mana yang tidak mahu membentuk kerajaan menjatuhkan Barisan Nasional. Bahkan ada yang sanggup mengatakan, I have the numbers, saya ada nombor, cukup quorum dan sebagainya untuk merampas kerajaan. Bahkan itu yang dicanangkan setiap hari dalam ceramah perdana mereka. Mereka mengatakan bahawa kita dah ada nombor, kita dah cukup ahli untuk menyokong kita. Ini yang wujud sebelum ini. Jadi bila mana Tok Guru Tok Guru tak pernah kata kita dah cukup quorum, kita dah cukup number untuk ahli parlimen menyokong kami bagi menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Tak ada pun Tok Guru sebut macam tu. Cuma nak sebutnya bahawa adalah Tok Guru sebut bagaimana kita ada perancangan. Cuma perancangan tersebut tidaklah sampai tahap yang diwar-warkan dalam masyarakat, diwar-warkan dalam ceramah-ceramah mereka untuk setiap hari mengatakan kita dah cukup nombor, kita dah cukup ahli parlimen yang boleh menjatuhkan kerajaan dan sebagainya. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, kita kena sedar bahawa ada benda yang kadang-kadang tahap kita bercakap sangat-sangat kurang adab. Saya nak tegur yang ni lah. Nak tegur yang pertama, kalau kita ni menghormati seseorang, apatah lagi seorang, kalau kita tak hormat dia sebagai seorang pemimpin politik, mungkin sebab kita berlainan ideologi politik, tapi hormatlah dia sebagai seorang ustaz ataupun tuan guru. Kalau kita tak boleh nak hormat dia sebagai seorang tuan guru, kita hormatlah dia sebagai seorang yang tua daripada kita, yang berpengalaman daripada kita. Jangan sesekali anak-anak muda menggunakan ayat-ayat yang sangat-sangat menyakitkan hati. Marang jadi mering, marang gila, marang macam tu, semua disebut tentang Tok Guru Haji Abdul Hadi. Ini yang berlaku pada zaman Tok Guru Ni Abdul Aziz. Saya pernah belajar dengan Tok Guru Ni Abdul Aziz di Kelantan selama 6 tahun. Apa saja musuh politik tidak pernah hamburkan kepada Tok Guru. Semua hamburan, celaan, cecaan diberikan kepada Tok Guru Ni Abdul Aziz semasa hayat dia. Dia masih hidup. Tapi tak kala mana Tok Guru Ni Abdul Aziz meninggal dunia, kita pakat-pakat puji bagusnya Tok Guru, kita sayang Tok Guru dan sebagainya. Maka kita kena sedar dalam Malaysia ini ada ahli politik yang berjalan di atas landasan yang Islam nak. Walaupun mereka tidak maksum, Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang tidak maksum. Kita tidak ta'assub kepada dia. Cuma kita sebut bahawa dia adalah pemimpin. Pemimpin bukan setakat seorang yang alim, seorang yang reti hukum hakam, halal dan haram. Kehidupannya, anak-anak sekalian, sahabat-sahabat semua, boleh tengok kehidupan Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang. Boleh pergi ke Rusila, boleh tengok rumah ni macam mana, yang tidak ada pagar, yang tidak ada guard macam kita. Hidupnya macam mana, macam orang biasa saja. Tiba-tiba kita boleh menuduh dia makan gaji buta, tak masuk parlimen, macam-macam kita tuduh dia. Sedangkan kita tak sedar, bukanlah parlimen itu wajib setiap hari kita kena masuk dan kita hadiri. Seperti mana sekolah kita kena datang. Kalau tak datang, tak ambil kedatangan, tak boleh, tak periksa dan sebagainya. Ada masa-masa tertentu, jika dia tersilap, mungkin tersilap tak masuk, tidaklah itu mencacatkan dia sebagai seorang ahli parlimen yang sekiranya akhirnya yang akan menyebabkan kita banyak menghamburkan fitnah-fitnah kepada Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang. Saya nak tanya, kalau kita lah tuan-tuan mati Allah, mungkin saya pernah tersilap mengatakan itu dan ini sebagainya, tapi kita nak nyatakan kepada adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin baru berjinak dengan politik. Kita boleh mengata seseorang, tapi kata-kata tersebut mestilah benar kata-kata tersebut. Kalau kita kata dia bersalah, menipu, kita kata dia menipu. Tapi kalau dia tidak menipu, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ulama ini yang menyelamatkan kita dengan doa-doa dia setiap malam, dengan puasa sunatnya tidak tinggal, dengan rajinnya mengajar masyarakat,
setiap pagi Jumaat mengajar masyarakat, dan beberapa kali khatam tafsir Al-Quranul Karim, mengajar kepada masyarakat, menulis kitab, buku-buku yang sangat baik menjadi panduan kepada kita. Tapi akhirnya bila kita lihat masyarakat sekarang, sanggup mereka ini menyatakan perkara-perkara yang mengarut kepada Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang. Bahkan Parti Amanah Negara, mereka ini serpihan daripada PAS. Mereka bahkan lebih kenal Tok Guru, lebih kenal daripada saya lagi, sebab mereka bersama puluhan tahun dengan Tok Guru. Tiba-tiba bila mereka keluar daripada PAN, apa saja mereka tak ungkapkan kepada Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang. Apa saja sentiasa mereka ungkapkan perkataan-perkataan, celaan-celaan. Ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala dapat lihat pengikut-pengikut dia. Begitulah kaedahnya. Kita mungkinlah, kalau kita kata mungkinlah pengikut ni ta'assub sangat, tak boleh nak cakap apa-apa. Begitu juga dengan PAS pun ada, Barisan Nasional pun ada, semua ada belaka, PKR pun ada. Cuma kita kena ajar diri kita bahawa kalau tak nak hormat Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang sebagai seorang pemimpin politik, tak apa, kita boleh hormat dia sebagai seorang yang ulama. Ada juga orang kata saya terima dia sebagai ulama, dia tu ulama, dia kata ular mak kita panggil. Maka hormatlah dia sebagai seorang orang tua daripada kita, yang hayatnya tak lama dah. Tok Guru ni bukan sihat, anak-anak sekalian. Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang, dia perlu didialisis. Dia ada masalah buah pinggang. Itu kita kena tahu. Dia ada masalah kesihatan. Dia ada masalah, dia banyak tanggungjawab, responsibility dan sebagainya. Maka kita kena sedar bahawa hargailah orang ini sewaktu dia masih lagi hidup. Tengok ni, Nescafe Ice. Nah, dah masuk dah, geng-geng K-pop dah masuk dah. Saya nak sebut tentang Allah Subhanahu wa taala, hinalah para ulama sekarang. Falyadhaku qalilan waliyabku katsira. Kamu kan mengira sekarang di atas muka dunia boleh bergelak ketawa dengan kalimah-kalimah mengarut itu, tapi kelak kamu akan menangis di akhirat Allah Subhanahu wa taala satu masa nanti. Jadi saya nak nyatakan satu perkara adalah, kalau kita tak suka kepada beliau sebagai seorang pemimpin politik, sebagai seorang ulama, hormatlah beliau sebagai seorang yang lebih tua daripada kita, untuk kita kena sedar bahawa yang boleh, yang tahu yang benar atau tidak. Apa yang komentar yang negatif yang dilontarkan dalam posting atau dalam live saya ni, saya terima. Tak, saya terima sebab saya tak boleh paksa tuan-tuan menyokong pandangan saya. Tapi saya nyatakan tentang Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahawa majoriti para ulama yang berada di Malaysia ini menyokong Parti Islam Malaysia PAS. Majoriti ulama, majoriti tuan-tuan guru pondok menyokong para ulama, menyokong Parti Islam Malaysia PAS. Jadi selagi mana kita yang mungkin tidak sampai taraf ulama, kita hanya seorang pengikut saja, maka tolonglah tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita nak bersama dengan siapa? Nak bersama dengan Blackpink, nak bersama dengan BTS, nak bersama dengan orang mabuk ketum, nak bersama dengan orang khianat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, nak bersama dengan orang menipu dalam pemilihan parti dan sebagainya. Kita nak bersama dengan orang yang mereka-mereka yang insya-Allah Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tengok nanti PRN, Pilihan Raya Negeri 6 negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor. Kita nak tengok betul tak apa yang kita katakan bahawa orang Islam menyokong Perikatan Nasional, dan insya-Allah selagi mana dipimpin oleh para ulama, insya-Allah akan selamat. Tidaklah saya katakan mereka itu maksum, tapi setakat itulah yang terbaik, dan boleh ditengok pada rekod pemerintahan di Kelantan, di Terengganu dan di Kedah dan sebagainya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Itulah sedikit sebanyak penerangan daripada saya. Minta maaf lah Farid Al-Amin, saya tak saya nak tegur sikit lah, ataupun saya nak komen sikit apa yang adik-adik lah, pakar-pakar adik ni yang bagi pandangan ni. Farid Al-Amin, PAS bukan agama. Ya betul, tak ada siapa yang kata PAS itu agama. PAS tak ada agama. Kamil Dailami, koyak ke guana walaun. Tak ada, tak koyak langsung. Yang koyaknya kamu semualah, yang buat laporan polis dan sebagainya, yang tak ada kerja, yang suka mereport dan sebagainya. Ni tak tahulah berapa lama akaun saya ni masih wujud. Lepas ni mungkin kena report seperti mana akaun pertama waktu PRU ke-14 itu, ke-15 itu. Wallahualam. InsyaAllah sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. 3 minit lagi sebelum jam 7. Terima kasihlah yang menyokong. Terima kasih juga yang komen. Tok Guru Haji Hadi tu tulis kitab kita ni apa sangat, duk komen memaki aja. Betul, my name. Alhamdulillah, terima kasih. Farid Al-Amin, masalah air Kelantan pun tak selesai, di Selangor pun tak selesai. Farid Al-Amin kena sedar tu, di Selangor tak selesai, di Pahang tak selesai.
Pahang BN merintah. Di Selangor PKR memerintah. Kamu jangan duk komen mengarut sangat lah. Kamu kata jangan meludah ke langit, takut jatuh atas muka nanti. Farid Alamin. InsyaAllah. Bang, Pontian Parlimen My Golf mana tu? Kita cerita bab Tok Guru. Kalau Pontian My Golf tu, itu tanya pada dia. Tok Guru tak My Golf. Tok Guru jala ataupun muka ikan, memancing. InsyaAllah. Betul UIA bukan agama. Tak faham benda tu. InsyaAllah. Baik, Tuan Sadiq PH dan DAP koyak. Agamanya gitulah. Muhammad Farhan, tungganglah selagi boleh. Ya, kita nak tunggang apa lagi? Selagi tungganglah agama yang ada ni, semoga selamat kita dunia dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunggang kamu tak boleh, Muhammad Farhan. InsyaAllah. Okay, terima kasih semua. Jam 2 minit lagi sebelum jam 7, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Jangan lupa tentang Allah Subhanahu Wa Taala, semangatkan lagi untuk kita menang PRN 6 negeri nanti, insyaAllah. Paling kurang kita boleh merampas Selangor, kita boleh merampas Negeri Sembilan, dan paling kurang kita boleh meningkatkan ahli Dewan Undangan Negeri kita di Pulau Pinang, sebab mereka mencabar kita. InsyaAllah kita harap Pulau Pinang pun boleh kita rampas dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. InsyaAllah itu sebagai tanda isyarat kepada Pakatan Harapan dan Bersama Nasional. Jangan main-main. Jangan main-main dengan perkara ni. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.